Salam sejahtera murid-murid, apa kabar hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita masih belajar unit 1 mengenali sejarah. Tajuk kita pada hari ini ialah kaedah penyelidikan sejarah. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. 3 kaedah yang boleh kita gunakan ialah kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Mari kita lihat ketiga-tiga kaedah tersebut satu persatu. Kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Contohnya, untuk mendapatkan fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput, proses gali cari atau ekskavasi digunakan. Manakala, untuk mendapat maklumat yang terdapat di dasar laut pula, ataupun di sungai atau di tasik contohnya, tapak kapal karam, struktur purba dan artefak, proses arkeologi maritim atau arkeologi bawah air digunakan. Kaedah yang kedua ialah kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber merupakan mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut, melihat peristiwa sejarah tersebut atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Dalam kaedah lisan, ada 3 langkah yang perlu kita ikuti. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian kita. Langkah kedua, menemu bual dan merakam perbualan. Manakala langkah yang ketiga ialah menyalin rakaman yang telah kita buat, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Seterusnya, langkah kaedah ketiga dalam kaedah penyelidikan sejarah ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan ataupun lakaran. Maklumat ini biasanya didapati daripada dinding gua, kayu, batu ataupun bahan bercetak. Dalam kaedah bertulis, terdapat 4 langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama ialah mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpul sumber sejarah tersebut. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber yang telah kita perolehi, dan seterusnya langkah keempat, membuat penulisan. Untuk mendapat penulisan sejarah yang berkualiti, pengkaji sejarah bolehlah memilih kaedah yang sesuai dengan kajian mereka. Baiklah murid-murid, selamat belajar.